Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Negeri, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, malam ini sekali lagi diizinkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam masjid yang mulia ini, mengabadikan masa yang Allah luangkan antara Maghrib dengan Isyak, dengan kita ingat memperingati antara satu sama lain. Kerana ini Allah khabar dalam Quran. Wa zakkir, kata Allah, berilah peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya memberi peringatan itu adalah bermanfaat bagi mereka-mereka yang beriman. Jadi malam ini saya nak memberi peringatan kepada diri saya dan juga tuan-tuan dan puan tentang perkara-perkara yang akan berlaku pada diri kita. Yang pertama, saya dah cerita banyak kali dah, entah berapa bulan dah, cerita tentang perkara-perkara yang akan berlaku pada diri kita. Ya, kita dalam dunia ni ada tugas, ada kerja, bukan saja Allah tak jadikan kita ni saja, ada kerja, ada tanggungjawab. Allah jadikan kita ni semata-mata untuk menjadi hamba-hambanya. Allah khabar Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menjadi hamba-hambaku, untuk beribadah kepadaku, untuk tunduk dan patuh kepadaku. Itu tugas kita dalam dunia ni, menjadi hamba Allah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, apa saja kita lakukan dalam dunia ini mesti di atas konsep menyembah kepada Allah SWT. Whatever you do must be in the concept of worshipping Allah. Bekerja, bergurau, berhiburan,
mesti di atas konsep menyembah Allah Ta'ala. Itu tugas kita dalam dunia ni. Tak lama lagi kita akan pergi ke negara asal kita, iaitu akhirat. Tak ada siapa yang akan duduk dalam dunia ni selama-lamanya. Sampai masanya kita keluar dari dunia ni, pergi ke akhirat. Tempat saya nak cakapnya. Udah injury time, bila-bila aja. Di akhirat lah besok, baru penentuan kita, bahagia ke menderita. Saya dah cerita dulu ni. Sampai kita di akhirat nanti dah mati, bangkit dari kubur, kita akan berjalan semua. Everybody akan berjalan, berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari yang semua manusia akan berdiri di hadapan Tuhan yang menjadikan alam ini. Semua akan berdiri. George Bush akan berdiri, Napoleon Bonaparte akan berdiri, George Washington akan berdiri, Winston Churchill akan berdiri, Hitler akan berdiri, Maharaja Hirohito akan berdiri, semua sekali asal nama manusia. Semua akan berdiri di hadapan Allah SWT. Ini dah saya cerita dulu dah. Berapa bulan sudah dah cerita ni. Kemudian semua manusia dalam dunia ini dibariskan oleh Allah kepada 120 baris. Everybody will be lined up into 120 rows. Tak kira siapa, asalkan namanya manusia tu. Saya, tuan-tuan, perempuan, anak-anak tuan-tuan, anak-anak perempuan, ya. Tu kita dulu, apa kita asal nama manusia ada dalam dunia ni semua akan dibaris 120 barisan. Dari 120 barisan tu hanya 3 baris saja orang yang beriman. Siapa yang tak pernah dengar lalu. Yang dah ada dengar, ingat apa yang telah saya cakapkan dulu. Daripada 120 barisan, hanya 3 baris saja orang yang beriman. Yang lain itu semua kafir. Semua tak beriman. 117 baris tak beriman belaka. Semua akan dimasukkan dalam neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, kata Allah. Dihalau orang kafir itu masuk dalam neraka Jahannam berbondong-bondong. 117 baris daripada 120. Hanya 3 baris saja yang layak masuk syurga. Jadi malam ni nak cerita yang masuk neraka itu. Siapa mereka yang masuk neraka? Allah sediakan di akhirat masuk 2 tempat. Satu tempat nikmat namanya syurga. Satu lagi tempat azab namanya neraka. Jadi malam ni nak cerita pasal neraka dulu. Kerana yang masuk neraka dulu baru masuk syurga. 117 baris itu masuk neraka belaka. Tak ada seorang yang akan ketinggalan. Tak kisahlah, kerana mereka tak beriman. Mereka menentang Islam, menyembah lain daripada menyembah Allah. Jadi semuanya akan dimasukkan dalam neraka. Tuan-tuan, puan-puan, neraka itu ada 7. Semua sekali 7 neraka. Yang pertama namanya neraka Jahannam. Sebut betul-betul, Jahannam, jangan Jahannam. Jahannam tu orang Melayu je. Jahannam, ada sabdu pada non. Neraka Jahannam. Allah kabar dalam Quran apa? Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya kami jadikan neraka Jahannam itu untuk dimasuki oleh kebanyakan jin dan manusia. Jadi majoriti manusia-manusia itu jin juga akan masuk dalam neraka namanya Jahannam. Bayangkan kalau pada 120 baris, 117 semua masuk neraka. Banyak ke sikit? Banyak. Majoritinya masuk neraka. Dalam neraka namanya Jahannam. Yang kedua namanya Jahim. Lepas Jahannam namanya Jahim. La tarawunnal jahim summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kamu semua akan dapat melihat neraka bernama Yaqin, bernama Jahim. Bukan Yaqin, bernama Jahim, nama neraka itu. La tarawunnal jahim, kamu akan melihat neraka yang bernama Jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal
bil yaqin. Kemudian kamu akan melihat dengan penuh keyakinan. Ya weh, betul yang cakap Rasul dulu. Betul yang cakap ustaz dulu. Betul yang cakap ustazah dulu. Dahsyatnya jahannam. Itu neraka yang kedua. Yang ketiga namanya saqar. S-A-Q-A-R. Saqar. Yang ketiga. Saqar ni untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang tak mau semayang 5 waktu sehari semalam. Yang tak semayang akan dimasukkan ke dalam neraka namanya saqar. Nah, ditanya oleh malaikat orang penghuni neraka saqar tu, apa menyebabkan kamu masuk dalam neraka saqar? Ini Allah gambar dalam Quran ni. Ma salakakum fi saqar? Qalu, mereka berkata, lam nakum minal musallin. Kami terdiri daripada orang yang meninggalkan sembahyang. Orang yang tak sembahyang akan masuk neraka yang namanya saqar. Itu neraka yang ketiga. Bagi mereka-mereka yang tak sembahyang, Allah akan jadikan mereka itu mula-mula seperti babi hitam. Babi hitam kerana dia tak sembahyang. Lepas tu dibelenggu kaki tangan tu, diikat kaki tu, diikat tangan tu, kemudian diheret daripada kubur sampai kepada mahsyar. Kemudian dimasukkan neraka yang namanya saqar. Itu neraka yang ketiga. Saya habis dulu tunjuk, kan? Kita tak sempat kan? Yang keempat, dia akan masuk dalam neraka yang namanya sa'ir. Sebab betul tu, sa'ir, bukan syair. Syair lagu. Ada seorang pemuda handsome, namanya Haji Mazlan, duduk di kampung Temiang. Itu syair. Nah, ini sa'ir. Sin ain yara. Itu untuk siapa? Untuk mereka yang menerima kitabnya dari belakang. Esok tuan-tuan dan puan-puan kita semua akan diberi kitab amalan kita tu. Keputusan daripada peperiksaan akan bagi kitab. Mula-mula kita akan dicek, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan ditanya tentang apa saja nikmat yang kamu terima dalam dunia ini. Sudah tu dia bagi keputusannya. Keputusannya ditulis dalam surat amalan. Nah, kita akan menerima kitab. Ada convocation besar-besaran. Kitab tu akan bagi pada semua orang. Lulus ke tak lulus, semua dapat keputusan. Nah, ada 3 cara kita menerima kitab tu. Yang pertama, kita menerima kitab tu dengan tangan kanan. Kita tanda bahagia tu. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Barang siapa dapat menerima kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Ceknya ringan aja. Cincai aja. Mereka cek. وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Dan dia akan kembali kepada keluarganya dengan rasa gembira. Tuan-tuan, yang paling menggembirakan, yang paling menyeronokkan, yang paling membahagiakan ialah apabila kita, isteri kita, menantu-menantu kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita semua masuk syurga. Itu paling menggembirakan. Bukan semua dapat ni. Rasul dia tak dapat. Nabi Nuh tak dapat. Nabi Lot tak dapat. Tapi kalau kita dapat, itulah yang paling menggembirakan. Itu dengan tangan kanan. Cara kedua kita menerima kitab ialah dengan tangan kiri. Kita masuk dalam golongan kiri, kita ambil kitab dengan tangan kiri. Itu masuk neraka dulu. Dia masuk dalam golongan kiri. Allah sebut dalam Quran juga. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamimin wa dhillim min yahmumin la baridin wa la karim. Dan golongan kiri, siapa itu golongan kiri? Mereka itu berada dalam neraka yang terdapat asap yang panas, asap berasap dari panas dan udara yang panas. Tiada kesejukan dan tiada keselesaan bagi mereka. Itu golongan kiri. Tapi lagi teruk, terima kitab dari belakang. Itu lagi teruk. Juga akan masuk dalam neraka yang namanya sair. Kita tengah sebut neraka sair tadi. Apa kata Allah? Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira.
Barang siapa menerima kitab amalan dia dari belakangnya. Macam mana ke belakang? Tangan kiri ni, kuku jadi tembaga, cucuk dada, tembus sampai ke belakang. Cucuk tu tembus sampai ke belakang, cari dari belakang. Itu dia. Siapa yang dapat kitab dari belakangnya, fasawfa yad'u subura, dia akan menjerit kecelakaan. Laki aku. Wa yasla sa'ira, dan dia masuk ke dalam neraka yang bernama sa'ir. Itu 3 cara menerima kitab. Itu neraka yang keempat namanya sa'ir. Bukan syair, syair berlagu teri. Sudah ada lagu menteri. Ini sa'ir. Itu neraka yang keempat. Neraka yang kelima namanya khutamah. Kalla la yunbazanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah. Narallahil muqadatu allati tattali'u 'alal afidah. Bahkan mereka itu akan dicampakkan dalam neraka yang bernama khutamah. Tahukah kamu apa yang dikatakan khutamah? Khutamah itu ialah api neraka yang dahsyat, yang membakar sampai ke hati. Sampai ke hati kita terbakar. Bukannya badan dia, hati sampai ke hati. Itu namanya khutamah. Itu neraka yang kelima. Yang keenam namanya khawiyah. Lepas kita ditimbang amalan kita besok, semua ni di akhirat besok, saya dah cerita ni yang dulu ni, semua kita ni akan ditimbang. Ada dacing besar-besaran di akhirat menimbang pahala dan dosa. Atas dacing tu ada letak pahala, ada letak dosa. Tengok mana berat. Berat pahala atau berat dosa. Kalau berat pahala, layak masuk syurga. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, pahalanya berat, dosanya ringan, dia sentiasa dalam keredaan Allah. Bila Allah redha, dapat syurga lah. Nak syurga Allah bagi, nak mahligai Allah bagi, nak makanan Allah bagi, nak kenderaan Allah bagi, nak hiburan Allah bagi, nak bidadari pun Allah bagi. Itu syurga ya. Tapi syaratnya redha Allah Ta'ala. Berat timbangan kebajikannya. Sebab itu dalam dunia ni kita kena cari banyak-banyak bekalan. Cari banyak-banyak pahala. Buat apa saja dapat pahala. Nanti bila ditimbang berat pahala. Tapi sebaliknya, kalau ringan pahalanya, berat dosanya, kerjanya buat maksiat aja dalam hidup dunia, setiap minggu ambil 2 ekor. Berjudi setiap minggu. Minum tak ada Coca-Cola, tak nak minum dah. Whisky, brandy, champagne, Guinness Stout, itu je minumnya. Bila ditimbang besok, ringan saja pahalanya. Kerjanya berjudi saja, berhibur saja. Lagi hiburan liar pula tu. Semayang tidak, puasa tanda, semua tanda. Jadi bila ditimbang besok, ringan. Ringan pahalanya. Semayang ada 2 kali je sahur. Yang apa? Kali? Yang apa? Yang kaya. Sekali raya haji, sekali raya puasa. 2 kali setahun ni. Itu pun kerana baju Melayu baru. Lain tak semayang. Lantak letak bila azan kan. Usuk-usuk azan dari sini. Kita kuat ke suaranya. Buat hand, buat arti je. Esok bila ditimbang, berat dosanya, ringan pahalanya. Wa amma man khaffat mawazinuh, siapa ringan timbangan kebajikannya, fa ummuhu hawiyah. Cerita hawiyah tu. Maka maknya adalah hawiyah. Dia bermakan hawiyah. Hawiyah tu jadi maknya. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa yang dikatakan hawiyah? Narun khamiyah. Api neraka yang bersangatan nyalanya. Jadi maknya. Api neraka jadi maknya. Mak dengan anak apa buat dia mak? Tuan-tuan tak pernah bermak kan? Apa buat dia mak? Dipeluknya, diciumnya, di lambung-lambungnya, di timang-timangnya, itu mak dengan anak. Tapi sekarang ni maknya hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa yang dikatakan hawiyah? Narun hamiyah, api neraka yang bersangatan nyala. Api neraka yang bersangatan nyala itu jadi maknya. Meluk dia, mencium dia, nopuk-nopuk dia, menimang-nimang dia, melambung-lambung dia.
itu hawiyah. Itu nombor 6. Nah, yang tujuh, lazo. Habis, 7 aja. Lazo, lam, zo, ya tak ada titik. 7 neraka. Yang pertama jahannam, yang kedua jahim, yang ketiga saqar, yang keempat sa'ir, yang kelima khutama, yang keenam hawiyah, yang ketujuh lazo. Mana nak? Pilih yang mana nak, salah satu daripada 7 neraka. Tuan-tuan dan puan-puan, itu 7 neraka menunggu bagi orang-orang yang ingkar dengan perintah Allah. Allah kabul Al-Quran. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, kata Allah ya. Dan mereka-mereka yang kufur itu ingkar dan mendustakan ayat-ayat kami. Allah kata ada syurga, dia tak percaya. Allah kata ada kebangkitan, dia tak percaya. Allah kata ada neraka, dia tak percaya. Mana dia? Sedangkan Allah ada pun dia tak percaya. Mana ada Allah? Kita tunjuk ke mana Allah. Jadi itu wakal zabu, mendustakan ayat-ayat Allah. Ulaika ashabun nar, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal selama-lamanya. Itu golongan orang yang masuk neraka itu, kufur dan mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, yang masuk neraka ni ada 6 golongan. Ya, 6 golongan manusia dia yang jadi ahli neraka. 4 daripadanya kafir, 2 orang beriman. Nah, 4 tu kafir. Yang kafir ada 4 golongan. Yang pertama dipanggil murtad. Yang kedua dipanggil musyrik. Yang tiga dipanggil mulhid. Yang keempat dipanggil munafik. Itu kafir belaka tu. 2 orang beriman. Yang pertama dipanggil zalim, orang zalim. Yang kedua orang fasik. Kemudian nanti kita uraikan insya-Allah. Kalau sempat ya, kalau ada bunyi azan tak ada dah. 6 golongan, 4 kafir. Yang pertama apa? Dah lupa, penat ajuan. 4 kafir. Yang pertama apa? Murtad. Murtad itu ditolak imannya, dikira sebagai tak beriman, walaupun dia mengaku diri dia beriman, melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah dia. Nah, menghina Islam, menghina Allah, menghina Rasul, menghina sunnah Rasul. Di antara banyak yang menghina sunnah Rasul apa ini sikit kambing manusia menghina sunnah Rasul. Ya Allah, benci aku nengok sebelah itu katanya ya. Udah banyak-banyak pulang bukit. Itu ambil benci aku nengoknya dah. Murtad, kafir jadinya. Nah, jangan sekali-kali menghina sunnah Nabi. Soal dia tak buat dan cerita, cuma tak dapat fadilatnya lah kalau tak buat. Tapi kalau menghina kafir jadinya. Contohnya murtad, menghina hukum Islam. Kamu semayang tu penat jam 3 ya. Itu murtad. Ditolak keislamannya walaupun dia mengaku diri dia Islam. Yang kedua musyrik. Musyrik atau kalau perempuan musyrikah, kalau ramai musyrikin. Nah, dia percaya Allah itu Tuhan. Dia percaya Allah menjadikan alam ni. Dia percaya Allah menjadikan diri dia sendiri. Tapi bila semayang menyembah matahari, itu musyrik, menyengutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Bila semayang menyembah patung. Bila semayang menyembah lembu. Bila semayang menyembah gajah. Bila semayang menyembah cahaya, menyembah api dan sebagainya. Itu orang-orang musyrik. Kafir dirinya. Itu nombor 2. Yang ketiga mulhid. Apa itu mulhid? Orang yang tak percayakan agama. Dia tak percayakan Islam, tak percayakan Kristianiti, tak percayakan Hinduism, tak percayakan Buddhism, tak percayakan apa-apa agama. Mana ada Tuhan kata. Ini jenis-jenis ada manusia dulu tu. Jenis komunis, Mao Zedong, itu tak percayakan agama tu. Ya. Khrushchev, Rusia tu tak percayakan agama tu. Mana ada komunis, mana ada percayakan agama? Ya. Vladimir Putin, komunis tu, sosialis, tak percaya agama. Itu mulhid namanya, gelarnya rasminya mulhid. Itu nombor 3.
Yang keempat, munafik. Munafik nanti kalau sampai ada peluang masuk kita cerita tentang munafik ya, iaitu pura-pura beriman tapi sebenarnya tak beriman. Itu orang munafik. Pura-pura beriman, yuzhirul Islam wa yubtinul kufra, menzahirkan keislamannya dan menyembunyikan kekufurannya. Itu 4 golongan yang kafir belaka. Siapa namanya? Yang pertama murtad, yang kedua musyrik, yang ketiga mulhid, yang keempat munafik. Mana nak? Pilihlah dari 4 tu, pilih mana satu. Yang paling Allah murka dari 4 golongan tu siapa? Paling Allah murka ialah orang munafik. Sebab itu orang munafik itu ditempatkan di tingkatan yang paling bawah dalam neraka. Maka dasar ada 7 lapis tau. Yang bawah sekali itu untuk orang munafik. Mana tahu Allah kabur. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, kata Allah. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan di tingkatan yang paling bawah dalam neraka. Kerana neraka itu lagi ke bawah lagi panas, lagi ke bawah lagi panas, lagi ke bawah lagi panas. Yang paling ke bawah ialah yang paling panas. Macam orang anak nasi jugalah. Mana dulu jadi kerak? Atas ke bawah? Bawah jadi kerak dulu. Kerana dia dekat dengan api. Betul tu dia jadi kerak. Tapi itu nak nasi, bukan neraka. Neraka jangan belak berani ya. Jangan belak berani. Aku dia bawah takut aku, di atas dengan aku lah. Jangan. Neraka atas ke bawah semua tak lalu kita nak. Itu munafik ya. Jangan jadi munafik. Itu 4 golongan. Lagi 2 golongan orang beriman. Orang beriman yang pertama dia masuk neraka tapi tak kekal. Sementara aja. Yang pertama dia orang zalim. Orang zalim itu artinya orang melakukan dosa-dosa besar. Itu zalim. Lama masuk nerakanya. Tapi akhir-akhirnya dia keluar dari nerakanya, dapat masuk syurga juga. Kerana dia ada iman. Walaupun susah biji sawi imannya. Sikit imannya. Tapi boleh melayakkan dia masuk syurga. Tapi tak tahu berapa juta tahun masuk neraka itu. Itu orang zalim. Yang kedua orang fasik. Orang fasik ni orang melakukan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar ni bunuh orang, riba. Lagi apa? Menganiaya anak yatim, itu dosa besar lah kata ya. Yang ini fasik ni orang buat dosa kecil. Seperti apa? Pakai seluar pendek, tanda mari pakai seluar pendek, merokok, itu dosa kecil tu. Tapi dosa kecil boleh jadi dosa besar. Yang berani-berani buat dosa kecil tu, dia boleh jadi dosa besar. Dengan 6 sebab. Yang pertama meringan-ringankan dosa kecil, jadi dosa besar. Yang kedua, tak takut melakukan dosa kecil, jadi dosa besar. Alat dosa kecil aja, jadi dosa besar. Yang ketiga, istiqamah melakukan dosa kecil berterusan. Asal keluar terlalu pendek, asal keluar terlalu pendek, asal keluar terlalu pendek. Merokok, poi, dosa kecil lagi tu. Sudah 5-6 kali jadi dosa besar. Istiqamah itu nombor 3. Nombor 4, megah amalku. Terlalu megah melakukan dosa kecil itu. Merasa diri tak kamu orang, tapi dia rasa diri itu megah. Tengok aku ni dah tua, pakai seluar pendek lagi. Megah rasanya. Siang itu muda tak berani pakai seluar pendek macam aku ni kata. Itu yang keempat. Yang kelima, menunjuk melakukan dosa kecil. Nunjuk pada orang macam saya ni, pakai seluar pendek, kita tangkap selfie. Tahu ni tengah kampung ni selfie, kampung sendiri tahu. Betul masuk dalam Facebook. Semua orang baca. Saya punya friend Facebook tu kan 5,000 orang tengok itu. Menunjuk pada orang. Ini TikTok ni. Tak tahu berapa ribu yang tengok ni. Jadi itu jadi dosa besar. Asalnya dosa kecil tapi dia jadi dosa besar. Yang keenam, kalau dosa kecil itu dilakukan oleh orang-orang yang jadi ikutan orang ramai, jadi dosa besar. Kalau Ustaz Ibrahim pakai seluar pendek, dia dosa besar, bukan dosa kecil ya. Kalau Tok Imam pakai seluar pendek, dia dosa besar. Kalau dia jadi ikutan orang ramai. Itu 6 tempat dosa kecil boleh jadi dosa besar. Lagi-lagi je kerana dah masa dah habis. Sekarang dah buka 8.20, 8.32 masuk waktu dah.
Itu dosa. Dosa kecil masuk neraka ke. Cuma tak lama lah. Bukan tak lama kita lalu nahanya. Tidak selama orang kafir. Orang kafir tu kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu orang kafir. Orang buat dosa besar lama dalam neraka ya. Baik, itu 6 golongan masuk neraka. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, api neraka ni, cerita tentang neraka ni. Api neraka tu macam mana rupa api neraka tu? Ada macam rupa api dapur kita tu. Ada macam rupa api dapur gas itu tu. Dengar elok kenyataan ini. Selemah-lemah api neraka, the weakest fire in hell adalah 70 kali ganda lebih kuat, lebih dahsyat daripada sekuat-kuat api dunia. Faham kenyataan ini? Selemah-lemah api neraka adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Dunia ni apa yang paling kuat? Tuan-tuan, apa yang paling kuat? Elektrik. Kalau saya tengok bukan elektrik apa? Laser. Agak saya lah. Saya pun bukan pandai dengan sains. Laser tu kalau kena api, kalau kena besi cair. Ya ke dah? Punya kuat api dunia ni. Tapi selemah-lemah api neraka tu adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada kekuatan laser. Tahu? Siapa lalu nak api neraka? Sebab itu jangan main-main dengan api neraka. Ada orang main-main dengan neraka. Ada yang pura pun dia lantak lah. Tak ada aku siapa yang masuk neraka. Oh, dia ingat neraka tak apa. Boleh bergurau-gurau dengan neraka. Boleh melawak-lawak dengan api neraka. Sudah masuk baru jerit pekik. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami dah lihat dahsyatnya api neraka. Tak ada apa yang lalu nanggungnya. Kena cat besi cair, kena kayu rentung, kena badan manusia habis hancur jadi debu. Wa sami'na, dan kami dah dengar jerit pekik dalam neraka. Aduh, ayo tu orang mana kan? Ayo orang mana tak? Tak lah. Ayah orang mana kan? Jeritnya, oh my God, I cannot stand this. Orang mana katanya? Farji'na, kembalikanlah kami ke dunia. Nak balik ke dunia. Apa? Na'mal salihan, nak beramal dengan amal soleh. Inna muqinun, sekarang ni kami dah yakin benar ya Allah. Apa gunanya? Dah menyesal, dah masuk neraka pun menyesal, tak ada apa gunanya. Nak beramal dengan amal soleh. Nak beramal dengan amal soleh udah masuk neraka, tak ada faedah lagi dah. Yang ada faedah ialah di dunia ni elakkan diri daripada masuk neraka. Ini dah lantak lah, tak ada aku sampai masuk neraka. Boleh jadi gurauan dia pula. Itu api yang didatangkan kepada neraka. Tuan-tuan dan puan-puan, nak tahu kedahsyatan api neraka ni, ingat ketika Allah perintahkan malaikat ambil sedikit api daripada neraka, bawa ke dunia, bagi kepada Nabi Adam. Nabi Adam kerana dia melanggar perintah Allah, Allah kata jangan kamu hampir dengan pokok ini. Tapi dia bukan saja hampir, makan buah yang lalu. Apa kata Allah? Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh zalimin. Jangan kamu berdua hampir dengan pokok ini, nanti kamu berdua jadi orang yang zalim. Jangan kamu hampir dengan itu. Tapi mereka bukan saja hampir, makan pula buahnya. Jadi keluar dari dunia. Jadi nak membantu Adam tu di dunia ni, bagi suruh dia memanaskan badan, dia nak masak makanan, hantar api kepada Nabi Adam. Perintahkan malaikat, wahai malaikat, kamu bawa sedikit api neraka tu, bagi kepada Adam untuk kegunaan Adam. Cerita kitab ni tu kan kalau lombok tau. Bagi dia kepada Adam supaya dia dapat menjalankan kehidupan, meneruskan kehidupan dengan adanya panas, adanya api. Mereka pun pergi jumpa dengan penunggu neraka. Siapa penunggu neraka? Siapa malaikat yang menunggu neraka? Malik. Agak lidah saya dengar ya.
Malik, bawa sikit api neraka tu ni. Nama apa kamu? Kata Malik. Aku nak bagi pada Adam tu, dengan perintah Tuhan. Tuhan suruh aku ambil api sikit pada kamu. Untuk bagi pada Adam supaya dia boleh memanaskan badannya, boleh memasak makanan dan sebagainya. Kata kalau dah Allah nyuruh, kata Malik, apa yang payah khabar pada aku? Ambil aja kan. Dia pun iyalah, aku tahulah ambil ke. Tapi besok mana nak aku ambil? Besok mana nak aku bawa ke dunia nak bagi pada Adam? Mana aku tahu? Kata Adam. Kata Malik, mana aku tahu? Kenapa kamu tak tanya Tuhan tadi? Lupa aku nak tanya Tuhan tadi katanya. Besok mana tak? Tak apalah Malik. Kamu bagi aku besok buah komen dah. Buah komen? Buah tamar. Bagi aku sebesar buah tamar. Jawab Malik, kalau kamu bawa api neraka sebesar bawah sebuah tamar masuk ke dunia, kamu letak di utara akan terbakar sampai ke selatan. Kamu letak di barat akan terbakar sampai ke timur. Iya ke Malik? Kata Malik tau. Malik tu kau boleh orang gajah. Kata besar mana nak aku bawa? Tak apalah Malik. Bagi aku besar biji itu pula. Bukan besar koma tu dengan isi-isi itu besar kan biji dia tu. Kata Malik, kalau kamu bawa besar biji tamar tu, nescaya akan kering segala cecair yang ada dalam dunia ni. Kering semua. Lautan akan kering, laut akan kering, sungai akan kering, terusan akan kering, tasik akan kering, parit akan kering, darah manusia pun akan kering, air kencing manusia pun akan kering, semua kering semua. Ada yang benda cair dalam dunia ni habis kering. Iya ke Malik? Kata dia, apa malaikat tu? Kata Malik, tahu. Kata besar mana nak aku bawa ni Malik? Kata. Jawab Malik, kamu tanya Tuhan. Kata. Aku tak tahu nak apa besar mana. Balik dia pergi jumpa dengan Allah Ta'ala. Kata Tuhan, bawa sebesar habu, sebesar debu. Bawa api neraka sebesar debu. Sebesar debu macam mana? Ada besar kepala saya ni? Ada besar penembuk ni? Debu macam mana? Alih besar habu. Bawa besar tu. Bagi pada Adam. Malaikat pun ambil lah api neraka tu, bunganya dia ambil. Bunga api neraka tu dia ambilnya. Kamu dah dicelup dalam laut neraka 70 kali celup. Cak. Supaya kepanasannya 70 kali kuat. Dah cukup 70 kali kuat, baru dia bawa ke dunia. Berjumpa dengan Nabi Adam. Adam ketika itu sedang berdoa kepada Allah SWT, bertaubat kepada Allah SWT. Berkata-kata tahu taubatnya. Tengah bertaubat tu. Dia doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami menzalimi diri kami sendiri. Sekiranya kamu tak ampunkan dosa kami dan kamu tak turunkan rahmat untuk kami, jadilah kami dari golongan orang-orang yang rugi. Berkata tahu tu. Berdoa kepada Allah SWT. Kerana dia telah melakukan, dia merasa diri dia berdosa. Walaupun dia Rasul tu memang tak ada dosa pun. Rasul tu dia maksum. Bukan maksumnya, maksum. Dipelihara daripada dosa. Walaupun melakukan kesalahan, dia kira tak berdosa, tapi dia merasakan diri dia berdosa. Itu yang dia taubat kepada Allah tu. Sehinggalah akhirnya diampunkan dosanya. Allah ampunkan dosanya. Bila? 10 bulan Muharram. Dan dekat ini ya. Hari Asyura. Ketika itu dosa Nabi Adam diampun. Begitulah. Jadi malaikat tadi bawa api itu sebesar debu, dia dah dicelup dalam laut neraka selama 70 kali celup tu, sudah 70 kali korangnya, bunga api neraka tu bawa ke dunia. Panggil Adam. Adam tengah doa. Adam pun bangkit, tak ada tangan untuk nak ambil api neraka daripada malaikat tadi. Malaikat meletak api neraka tu di atas tangan Adam. Letak betul. Punyalah panas, tak lalu dia nanggungnya, terjatuh. Jatuh api itu daripada tangan Adam. Jatuh ke atas batu, berasap batu itu. Bergolek daripada batu itu, jatuh atas kayu, berasap kayu itu. Datang malaikat ambil balik habuk, bunga api itu.
daripada kayu dan batu tu, bawa balik ke neraka. Tuan-tuan dan puan-puan, api yang ada dalam dunia sekarang ni berasal daripada asap yang lekat pada batu dan kayu. Itu api yang ada dalam dunia ni. Ini cerita kitab betul. Malam-malam. Itulah. Selemah-lemah api neraka adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Ya. Sebab itu Nabi bila diwahyu tentang neraka menangis begitu. Padahal dia bukan masuk neraka, dia masuk neraka orang lain, umat dia. Tapi kenapa? Menangis dia. Jibril pun tengok Nabi Muhammad menangis, Jibril pun menangis juga. Kemudian tanya Jibril, kenapa kamu menangis ya Rasulullah? Kamu bukan masuk neraka. Aku menangis kerana aku takut umat aku akan dimasukkan neraka. Menangis kerana kita sayang benar Nabi Muhammad kepada kita. Takut dia. Sebab dia menangis. Betul dia tanya pula Jibril. Nabi Muhammad nanya Jibril, kamu kenapa pula menangis ya Jibril? Kamu kan ada emosi. Aku tengok kamu menangis, aku menangis dia. Pokoknya dia jangkit Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menangis, dia menangis je kan. Begitulah hebatnya neraka. Tahu? Jadi siapa berani main-main dengan neraka lagi? Angkat tangan. Saya tengok mana? Lantaklah tadi aku sampai masuk neraka. Bila dah masuk baru dah. Begitulah hebatnya. Lagipun tuan-tuan dan puan-puan, Allah hidupkan api neraka itu selama 3,000 tahun. 3,000 tahun. Dinyalakan neraka tu. 1,000 tahun warnanya merah. 1,000 tahun. Sudah cukup 1,000 tahun, dikuat lagi api itu. Macam orang welding lah. Orang welding mula-mula kan merah api itu kan. Itu dah kuat lagi, jadi putih. Ada pun orang tengok orang welding. Kan jadi putih api itu. Dia jadi putih. 1,000 tahun putih. Ini boleh dapat dalam kitab namanya Tanbihul Ghafilin. Baca kitab namanya Tanbihul Ghafilin tentang bab neraka. 1,000 tahun warna merah, 1,000 tahun warna putih. Dah cukup 1,000 tahun, kuat lagi api itu. Habis. Wallahu a'lam. Cerita neraka. Jangan berani dengan neraka. Allahu Akbar. Nampak jam dia ni? Allah